Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim. Di majlis Sahibul Fadilah Al-Ustaz Ismail Cidaga, Al-Fadil Ustaz Zakaria Daga, seluruh pimpinan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita peluang dan keizinan untuk bersama-sama pada petang ini bagi kita menikmati juadah berbuka puasa secara berjamaah, sementara kita menunggu waktu berbuka puasa. Kita berusaha untuk berada di dalam satu majlis meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bercakap berkenaan dengan iman, sangat sesuai kita duduk dalam bulan Ramadan yang sememangnya Allah Subhanahu wa taala memperkukuhkan iman kita semua. Sebab itu secara ringkas para hadirin sekalian, kalau kita menyaksikan bulan Ramadan seawal daripada kita bersahur, semuanya adalah program untuk memperkukuhkan iman kepada Allah. Nabi SAW memerintahkan kita bersahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah oleh kamu, sahur itu ada barakah. Kalau ikut kekuatan diri kita sendiri, tak sahur pun tak apa dah. Kita dah kalah dah puasa, dah nak habis dah bulan Ramadan. Kalau kita tak bersahur pun esok boleh puasa, molek-molek ada. Tapi kenapa kita bangun juga bersahur? Tak lain dan tidak bukan kerana yakin Nabi SAW kata ada barakah. Tapi sepanjang kita hidup, sekali pun kita tak boleh nak tengok barakah. Nak pegang barakah tak boleh, nak sentuh barakah tak boleh, nak selfie dengan barakah pun tak boleh. Tapi kenapa kita cari barakah? Kita mencari barakah kerana yakin kepada Nabi SAW. Maknanya, seawal daripada waktu sahur, program pengukuhan iman telah berlaku. Termasuklah dalam hujung Ramadan, apabila masing-masing daripada kalangan kita mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pun kita tak tahu macam mana bentuk balasan Allah lebih daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam. Tapi bila Allah Ta'ala sebut, kita yakin dan kita percaya. Artinya bulan Ramadan ini memberikan kepada kita pengukuhan iman. Dan tak boleh untuk kita meletakkan akal fikiran kita duduk depan, mengatasi daripada wahyu, daripada Al-Quranul Karim dan hadis Nabawiyah. Tapi tuan-tuan sekalian, ini tidak bererti Islam meminggirkan akal. Islam juga memartabatkan akal. Sebab tu dalam Islam kita ada satu kaedah yang dipanggil qiyas. Qiyas pada hadirin sekalian untuk menentukan hukum. Benda yang tidak disebut dalam Quran, tidak disebut dalam hadis. Qiyas digunakan untuk menentukan hukum hakam. Sebab tu hari tu tuan-tuan sekalian balah antara ulama Sunni dengan ulama Syiah. Ulama Syiah tak setuju dengan qiyas. Ulama Sunni kata ada qiyas. Zaman dulu tuan-tuan sekalian, zaman Imam Abu Hanifah, berlaku satu pertelingkahan di antara Imam Abu Hanifah dan juga Imam Muhammad Al-Baqir yang mewakili Syiah. Masa tu tuan-tuan sekalian, Imam Abu Hanifah pergi ke Madinah. Barangkali nak menunaikan haji, mungkin juga umrah. Lalu menziarahi Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir ni tuan-tuan sekalian duduk di Madinah, merupakan keturunan daripada Nabi SAW. Sampai di Madinah, Imam Abu Hanifah mari ziarah dia. Bila ziarah, duduk depan dia, pada waktu tersebut Imam Muhammad Al-Baqir tunjuk atas muka. Imam Muhammad Al-Baqir kata, kamulah orangnya yang telah meminggirkan ucapan moyang kita, moyang kami, iaitu Nabi SAW, semata-mata kerana nak guna akal, iaitu nak guna qiyas. Syiah kata tak boleh. Adapun ulama Sunni meletakkan qiyas adalah salah satu perkara yang penting di dalam perundangan Islam.
Imam Abu Hanifah kata pada waktu tersebut, wahai Imam Muhammad Al-Baqir, ijlis makanak wa ana ajlis fi makani. Mu duduk tempatmu, aku duduk tempat aku, kita berunding, kita bincang. Tuan sekalian, Imam Abu Hanifah terus kata pada waktu tersebut, dia kata, kamu tidak akan faham melainkan kalau sekiranya kamu berjaya menjawab 3 soalan yang aku berikan, untuk menghuraikan bahawa kami ni tak guna akal. Imam Muhammad Al-Baqir pada waktu tersebut kata, boleh, kita berbincang, tak ada masalah. Silakan kamu kemukakan 3 soalan kamu. Lalu kata Imam Abu Hanifah, soalan aku yang pertama, antara lelaki dan perempuan, siapa dia yang lebih lemah antara kedua? Lelaki kah yang lebih lemah atau perempuan yang lebih lemah? Maka pada waktu tersebut kata Imam Muhammad Al-Baqir, menurut pandangan Nas Al-Quran, perempuanlah yang lebih lemah berbanding dengan lelaki. Kata Imam Abu Hanifah, itulah juga pandangan aku, sama je pandangan aku. Aku pun kata perempuan lebih lemah. Apa pandangan kamu tentang harta pusaka? Lelaki boleh jamak mana, perempuan boleh jamak mana? Kata Imam Muhammad Al-Baqir, lidzakari mithlu hazzil unsayain. Bagi orang lelaki itu dapat 2 bahagian. Kata Imam Abu Hanifah, gitulah juga pandangan aku, perempuan itu lebih lemah. Dan aku juga mengatakan lelaki berhak dapat 2 bahagian. Kalaulah aku guna akal, wahai Imam Muhammad Al-Baqir, tentu sekali aku akan keluarkan hukum lelaki tidak berhak dapat 2 bahagian. Kerana perempuan lebih lemah, sepatutnya perempuan yang dapat 2 bahagian. Tapi kami tak guna akal, kami menggunakan nas. Soalan yang kedua, wahai Imam Muhammad Al-Baqir, soalan yang kedua, aku nak tanya kamu, puasa dengan semayang, hak mana lebih afdal? Tuan sekalian, hak ni dia tanya orang apa batin lah. Barangkali orang apa batin boleh jawab. Dia tak urut nak jawab, nak buka puasa tak. Puasa kah yang lebih afdal ataupun semayang lebih afdal? Kata Imam Muhammad Al-Baqir, tentu sekali semayang lebih afdal berbanding puasa. Kata Imam Abu Hanifah, itulah juga pandangan aku, semayang lebih afdal. Kalaulah aku guna akal, wahai Imam, tentu sekali mana-mana perempuan yang haid, yang telah meninggalkan solat, aku akan wajibkan dia qada semula. Mana-mana perempuan yang tinggalkan puasa kerana haid, maka dia tak perlu qada. Tapi sangat berbeza dengan apa yang kami kata. Perempuan yang haid meninggalkan solat, mereka tidak perlu qada. Adapun perempuan haid yang meninggalkan puasa, mereka mesti qadakan solat mereka, puasa mereka. Bererti kami tak guna akal. Kalau kami guna akal, sudah tentu hukumnya demikian. Tapi kerana nas, kami telah meletakkan hukum seperti itu, walaupun sembahyang lebih afdal. Yang ketiga, wahai Imam, soalan aku yang ketiga, antara air kencing dengan darah, mana yang lebih najis? Air kencing lebih najis ataupun darah yang lebih najis? Imam Muhammad Al-Baqir kata pada waktu tersebut, tentu sekali air kencing lebih najis berbanding dengan darah. Maka kata Imam Abu Hanifah, samalah dengan aku pun kata gitu juga. Air kencing lebih najis berbanding dengan darah. Kalaulah aku guna akal, wahai Imam, tentu sekali pada waktu tersebut aku akan memastikan setiap kali orang kencing mesti mandi hadas terlebih dahulu. Kerana tidakkah perempuan haid, lepas daripada dia selesai mari haid, dia nak bersuci, mestilah dia mandi hadas, mandi wajib terlebih dahulu. Tetapi walaupun air kencing lebih najis, aku tidak mewajibkan orang yang telah membuang air kecil, mereka mesti mandi hadas terlebih dahulu. Agaknya tuan-tuan sekalian, kalau kena mandi hadas, kita ni lagu mana agak? Kencing sikit mandi hadas. Kalau kena kau orang dedah, agak-agaknya lebu tubuh. Sebab apa? Sebab dia mandi semua. Tapi aku tak guna akal, ulama sunnah tidak menggunakan akal. Kami telah menentukan hukum berdasarkan kepada nas. Imam Muhammad Al-Baqir dengar ucapan ini, penjelasan tersebut, dia bangun, meluru kepada Imam Abu Hanifah, memeluknya, lalu mengucapkan terima kasih.
Ni jiwa besar ulama. Betulnya Imam Muhammad Al-Baqir ni yang pegang ulama Syiah, zaman hari tu dia berbeza dengan zaman sekarang. Nak cari hak suku zaman dulu tak ada, tuan-tuan sekalian. Zaman dulu dia tidak kafirkan sahabat sebilangannya, bukan kata semua, sebilangan. Zaman hari ni semua sekali buat kuno. Mereka telah kafirkan sahabat, mereka buat macam-macam perkara yang bercanggah dengan apa yang telah dipegang suatu ketika dah. Ringkas cerita, tuan-tuan sekalian, bukan nak cerita pasal Syiah ataupun Sunni. Tapi yang kita nak ceritanya, Islam memartabatkan akal. Tetapi bila kita menjadi orang yang beriman, maka kita mesti meletakkan nas Al-Quran, ucapan Allah dan ucapan Nabi mengatasi segala-galanya. Malamnya, hari ini orang sambut Lailatul Qadar. Cari sungguh hati Lailatul Qadar. Kita berusaha gigih. Dan kita tahu Lailatul Qadar tu adalah merupakan hari yang malam yang diturunkan padanya Al-Quran. Tetapi malamnya, hari ini orang tak mau pegang dengan Quran. Kita akan rasa berpegang dengan Quran mundur ke belakang. Kita akan rasa kalau balik kepada ajaran Islam yang menyeluruh, kita seperti tidak boleh maju. Walhal hari ini Allah tunjuk, hebat macam mana pun kapitalis, akhirnya ekonomi dia berundung jatuh. Hebat macam mana pun barat, Allah SWT tunjuk bahawa mereka adalah di kalangan orang yang bodoh di atas bumi. Tidakkah Al-Quranul Karim seawal daripada bulan Sya'ban hari itu menceritakan perihal berkenaan dengan peralihan kiblat? Allah SWT sebut sikap orang-orang kafir di dalam juzuk yang kedua. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan berkatalah orang-orang yang bodoh daripada kalangan manusia. Siapakah orang-orang yang bodoh daripada kalangan manusia? Ulama tafsir pun huraikan, mereka adalah golongan Yahudi dan Nasrani. Kalau kita guna akal, kita akan tanya balik, bodohkah Yahudi Nasrani? Yang menguasai teknologi maklumat mereka, yang menguasai teknologi persenjataan mereka, yang menguasai ekonomi mereka, yang menguasai teknologi pembuatan mereka, yang menguasai segalanya pada hari ini Yahudi Nasrani. Tapi mengapa Allah Ta'ala sifatkan mereka orang yang bodoh? Pada kacamata kita mereka cerdik, tetapi menurut Allah mereka adalah golongan yang bodoh. Artinya perkiraan di sisi Allah bukan di atas dunia. Perkiraan di sisi Allah adalah merupakan perkiraan pada hari akhirat. Apa kata mereka orang yang bodoh ini? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sebab perlu dialihkan kiblat? Kan comel dah kiblat yang kita guna sekarang. Dulu mereka menyatakan kita tak payah masuk Islam. Islam guna Baitul Maqdis. Kita orang Yahudi ni guna lama dah Baitul Maqdis. Kita orang Nasrani pun lama dah guna Baitul Maqdis. Kita tak payah masuk Islam dah, sepatutnya je kita guna Baitul Maqdis. Menyebabkan Nabi tak selesa. Akhirnya Nabi tunjuk sikap nak supaya kiblat dialihkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Seringkali kami tengok kamu dongok ke langit wahai Muhammad, dengan letak harapan kalau boleh kiblat dialihkan ke tempat yang kamu suka. Beralihlah oleh kamu menghadap Masjidil Haram, iaitu Kaabah Al-Musharrafah. Patuh sahabat tengah semayang beralih 180 darjah cari kiblat baru. Kalau jatuh ke kita, kita akan tanya, betul ke tak Islam? Kalau betul Islam, patutnya lama dah guna Kaabah. Apa yang duduk ke Baitul Maqdis dulu? Menunjukkan pada kita sahabat dia lain. Kita pun begitu juga duduk dalam bulan Ramadan, kita nak ambil pengajaran menjadi orang yang beriman secara sungguh-sungguh. Dan insya-Allah mudah-mudahan Ramadan kali ini akan meletakkan kita di tempat yang sewajarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana tamma waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar.
اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والكفر والكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.